2, 3. Okey dah. Okey, boleh start. Okay, main ready. Perkenalan siapa tadi? Ali kan? Dah start OBS. Dah start ikut je. Assalamualaikum dan selamat petang. Kami adalah dari kumpulan 5 yang terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan. Saya Ali, Zafri, Muhaimin, Nasrullah, Ilham dan Hisham. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk kami, iaitu alat penjejak. Okey, apa itu alat penjejak? Secara global, sistem yang digunakan untuk menentukan sesuatu tempat dikenali sebagai Sistem Satelit Navigasi Global GNSS. Satu-satunya sistem GNSS yang berfungsi sepenuhnya di dunia ialah Sistem Penentu Dudukan atau lebih dikenali sebagai GPS. Secara nominal, GPS terdiri daripada 24 satelit yang dilancarkan secara berperingkat dari tahun 1978. Sistem ini sangat penting pada masa kini kerana isu kecurian merupakan isu yang sangat hangat. Dengan menggunakan alat penjejak ini, pengguna akan dapat mengesan barang mereka jika dicuri. Tahukah anda, Persatuan Automobil Malaysia menggalakkan ahli-ahlinya memasang penjejak pintar untuk menjejak kenderaan yang dicuri. Satu ketika dahulu, teksi di KLIA juga dilengkapkan dengan sistem GPS ini. Berikut merupakan gambar-gambar alat penjejak yang seringkali digunakan pada masa kini. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Hisham untuk menerangkan tentang objektif pembentangan ini. Okey, Assalamualaikum. Untuk objektif pembentangan ini adalah laporan ini berkenaan dengan kaji selidik yang dilakukan kepada pelajar Universiti Islam Antarabangsa. Okey, objektif daripada untuk menjelaskan secara terperinci cara penggunaan GPS tracker. So selepas ini akan adalah video demonstrasi dan penerangan mengenai cara penggunaan GPS tracker. And then yang kedua adalah untuk mengenal pasti kebaikan dan kekurangan penggunaan GPS tracker. Okey, selepas ini juga kami akan memberikan memberitahu kebaikan dan kekurangan penggunaan GPS tracker secara lebih terperinci dan seterusnya untuk mengetahui tahap kesedaran dan ilmu pengetahuan pelajar Universiti Islam Antarabangsa berkenaan GPS tracker. Okey, ini adalah daripada kaji selidik yang kami lakukan dalam kalangan pelajar Universiti Islam Antarabangsa. Kami bertanya kepada mereka mengenai tahap kesedaran dan bertanyakan berkenaan ilmu pengetahuan mereka mengenai GPS tracker. Okey, dan seterusnya adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penggunaan GPS tracker. Ini adalah objektif, iaitu untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar Universiti Islam Antarabangsa. Dan terakhir sekali adalah untuk mengurangkan kehilangan kenderaan di dalam Universiti Islam Antarabangsa. Sekian. Seterusnya, Assalamualaikum. Dan sini saya akan membentangkan video tentang bagaimana keberkesanan GPS tracker yang perlu kita guna, yang kami sediakan. Sekian sahaja video daripada ini merupakan demonstrasi ini. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Razak Ilham bin Rosli dan saya akan membentangkan
kebaikan dan keburukan alat GPS tracker ini. Kebaikan pertama ialah ianya mudah dipasang. Ia tidak seorang itu tidak memerlukan kepakaran yang tinggi untuk memasang alat ini kerana ia mudah saja. Dan kebaikan seterusnya, ianya bersaiz kecil. Bersaiz kecil dan di sini bermakna ianya mudah dibawa ke mana saja dan tidak memerlukan kekuatan, mudah dibawa dalam poket dan ke mana saja. Kebaikan yang terakhir ialah meningkatkan tahap keselamatan. Apabila anda mempunyai alat GPS tracker ini, anda dapat meningkatkan keselamatan barang anda, seperti contohnya kenderaan. Anda boleh meningkatkan keselamatan kenderaan anda daripada dicuri. Seterusnya, keburukan. Keburukan pertama ialah penggunaan kuasa yang tidak dapat dikawal. Memandangkan alat ini tidak digunakan sepenuh masa, jadi pengguna mungkin tidak memberi perhatian yang begitu tinggi terhadap berapa banyak kuasa ataupun bateri yang tinggal dalam alat tersebut. Jadi ia berkemungkinan untuk alat tersebut tidak berfungsi pada masa yang rawak. Keburukan yang seterusnya, alat ini berkemungkinan hilang tanpa pengetahuan pengguna. Memandangkan ianya senang diambil dan senang dibawa, jika terdapat pencuri yang berkemahiran tinggi, pencuri tersebut boleh saja letak alat tersebut tempat yang sama, di lokasi yang sama pencuri tersebut ambil barang tersebut, dan pengguna mungkin tidak tahu dan mungkin semasa memeriksa lokasi alat tersebut masih di tempat yang sama. Jadi pengguna mungkin memikirkan bahawa alat kenderaan ataupun barang mereka masih selamat di tempat yang sama. Dan keburukan yang terakhir ialah alat ini memerlukan sambungan internet yang kuat. Untuk mendapatkan lokasi yang tepat, lokasi semasa yang tepat, sesuatu barangan anda, anda memerlukan sambungan internet untuk terus mendapatkan lokasi semasa barang tersebut. Jadi jika anda tidak mempunyai sambungan internet yang kuat, alat tersebut menjadi tidak kurang berguna. Sekian sahaja daripada saya. Kepada seterusnya. Aku tak dengar suara kau, Nash. Hello? Okay, boleh dengar. Okay, dengar. Tak apa, kita buang edit tu. Okay, alright. Okay, terima kasih kepada Ilham. Seterusnya saya akan memetakan penggunaan pandangan pelajar UIM terhadap alat penjejak lokasi ataupun lebih dikenali sebagai GPS tracker. Okay, pertama sekali, majoriti pelajar di UIM mengetahui berkenaan GPS tracker ataupun alat penjejak ini, dan majoriti bersetuju untuk kenderaan mereka mempunyai GPS tracker daripada mempunyai GPS tracker ini. So daripada kenapa aku semula. Okay, sekejap aduh kacau. Jap. Aku tanya, kau nampak tak muka Nash? Ke aku seorang je tak nampak? Nampak. Nampak. Tapi sebab Nampak internet. je. Okay, baru nampak. Kejap later aku nampak. Yeah. Idola aku tak tahu kenapa bulan UIA problem. Memang problem pun. Kan? Okay, Sekejap. when you ready, you go, Nash. Mana mouse aku? Mouse aku hilang. Okay. Saya tak nampak. Okay. Okay, aku start balik Terima kasih kepada Ilham. Okay, saya akan membentangkan berkenaan pandangan pelajar di UIM berkenaan alat penjejak lokasi ataupun lebih dikenali sebagai GPS tracker. Okay, majoriti mengetahui berkenaan alat penjejak ini dan majoriti bersetuju bahawa untuk setiap kenderaan sepatutnya mempunyai alat penjejak ini. Lepas tu yang kedua, di dalam ramai yang bersetuju untuk setiap kereta mempunyai alat penjejak ini, ramai juga yang tidak sanggup membeli alat penjejak ini.
untuk kenderaan mereka kerana alasan-alasan yang tertentu yang dikemukakan oleh mereka. Ketiga iaitu majoriti pelajar juga bersetuju bahawa dengan adanya alat penjat ini dapat mengurangkan kadar kehilangan kenderaan dan dapat juga mengurangkan kadar jenayah di dalam kawasan kampus itu sendiri. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih saudara Nasrullah. Baik, saya Muhammad ini ingin membuat kesimpulan. Jadi kehidupan harian tenang tidak memikirkan tentang kenderaan sepanjang masa, di mana apabila kita semua tahu kita menggunakan kenderaan untuk pergi dari satu destinasi ke destinasi lain. Jadi apabila kita telah meletak kenderaan kita di tempat yang sesuai, kemudian kadang-kadang sama ada pelajar ataupun orang yang sedang bekerja, mereka selalu meletakkan kenderaan mereka kemudian menggunakan pengangkutan awam untuk pergi ke tempat kerja mereka ataupun tempat di mana office mereka berada ada tempat yang agak jauh daripada tempat meletak kenderaan mereka. Jadi mereka sentiasa memikirkan kenderaan mereka dan kadang-kadang mereka akan mengangkat kepala mereka untuk melihat ke tingkat sama ada untuk kenderaan mereka masih ada berada di sana atau tidak. Kemudian poin kedua saya bertindak segera menaikkan peratusan untuk mencegah kejadian tidak diinginkan berlaku. Jadi ini boleh insya-Allah boleh dielakkan jika pengguna tersebut alert tentang di mana alat penjejak lokasi dia di kenderaan itu. Kalau dia nampak sebarang pergerakan yang agak tidak diinginkan, jadi dia boleh merasakan bahawa kenderaan ini mungkin sesuatu buruk telah berlaku kenderaan dan boleh bergerak segera untuk melihat sama ada kenderaannya berada kondisi baik atau tidak. Dan kemudiannya mengelakkan kehidupan jejak jika kehilangan kenderaan. Ini macam yang saya katakan tadi, benda ini salah satu sebabnya kenapa kita ingin menggunakan GPS terhadap kenderaan kita adalah supaya kehidupan kita tidak jejas kerana ada orang menggunakan kenderaan mereka untuk menghantar anak-anak pergi sekolah dan pergi bekerja. Jadi kehidupan harian akan terjejas kerana tidak mempunyai kenderaan dan perlu mengeluarkan modal yang lebih banyak ataupun perlu mengubah aktiviti harian mereka kerana kenderaan mereka telah hilang. Jadi daripada itu saja kumpulan kami, kumpulan 5. Semoga anda semua cakap apa? Kata apa? Terima kasih macam tu je. Sekian, terima kasih. Sama. Digoreng last tu. Ni aku tutup meeting Ya last tu digoreng pula. Ya, berapa minit je video? 10 Oh tadi aku resign tak elok tadi. Potong itu.